Okey, hai Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ni kita ada talking point untuk level up project. So, saya nak share tentang mitos ataupun fakta. Okey. So, dalam proses turun berat badan, kita ada banyak dengar dekat luar macam-macam orang bagi alasan kenapa mereka tak boleh turun berat badan, kenapa mereka tak boleh naik berat badan. Okey. So, macam-macam alasan kita dengar dekat luar yang mereka bagi. Jadi di sini kita ada beberapa mitos yang kita selalu dengar sebagai alasan yang mereka-mereka di luar sana beri untuk membuatkan diri mereka rasa apa yang mereka cakap itu adalah betul. Okey. So mari kita lihat yang pertama. Okey. Susah turun berat badan sebab keturunan semua gemuk-gemuk. Jadi mari kita lihat, okey, majoriti di luar sana, kalau anda lihat ibu bapa adalah obes, okey, berkemungkinan anak-anak mereka juga obes. Okey, itu secara pandangan kasar. Tetapi faktanya, okey, keturunan ataupun genetik hanya memainkan peranan 30% sahaja dan 70% lagi adalah di bawah kawalan diri kita sendiri. Okey. Jadi kita boleh memilih untuk menjalani kehidupan yang sihat, menjaga pemakanan kita, dan di sini kita boleh jadi lebih langsing, kurus, okey, ataupun mempunyai tubuh badan yang sihat, okey, disebabkan diri kita sendiri, disebabkan cara kita sendiri. Tapi di luar sana, mengapa apabila anda lihat ibu bapa itu obes dan anak-anak mereka juga obes, ini adalah corak pemakanan yang diberikan oleh ibu bapa mereka kepada anak-anak. Jadi apakah jenis kehidupan yang anda nak berikan kepada generasi masa depan kita? Okey, adakah generasi yang obes ataupun generasi yang sihat tubuh badan mereka? Jadi ini adalah satu fakta di mana kegemukan itu, okey, datangnya berlaku adalah kerana diri kita sendiri. Okey. Jadi mitos yang kedua, susah nak turun berat badan sebab saya berangka ataupun bertulang besar. Ini kita selalu dengar dekat luar. Okey. So faktanya, okey, rangka manusia mempunyai had tertentu pembesaran. Okey. Tidak boleh membesar lagi selepas itu. Okey. Jadi apakah yang membuatkan seseorang itu membesar? Okey. Bagai Johan. Okey. So sentiasa besar setiap hari pun membesar. Okey. Itu adalah lemak badan. Jadi anda perlu kawal pemakanan anda untuk tidak membuatkan lemak badan ini naik setiap hari. Okey. Dan mitos yang ketiga adalah minuman berais ataupun air batu boleh menggemukkan badan. Okey. Selalu kita dengar, oh saya tak boleh minum ais, nanti badan gemuk lah, apalah, kan, betul tak? Okey. Faktanya ais itu sendiri tidak menggemukkan. Apa yang menggemukkan adalah kalori berlebihan dalam makanan. Contohnya anda minum air kosong berais, itu adalah 0 kalori. Okey, tapi jika anda minum air berperisa, air yang berjus buah-buahan, okey, dan ada ais, itu adalah minuman yang berkalori dan juga mempunyai kalori yang berlebihan. Okey, minuman sejuk sebenarnya boleh membantu menurunkan berat badan. Ini disebabkan suhu badan akan menjadi rendah akibat badan kesejukan. Okey, badan akan menggigil untuk menaikkan suhu badan kembali ke suhu optimal iaitu 37 darjah Celsius. Okey. Semasa proses ini berlaku, banyak tenaga digunakan untuk menaikkan suhu badan, okey, dan kalori serta lemak dibakar ketika itu. Jadi tak ada masalah untuk kita minum air yang berais. Okey. Masyarakat juga menganggap ais melemahkan tulang badan. Ini juga adalah mitos. Okey. Tulang menjadi lemah dan rapuh akibat kekurangan kandungan
kalsium dan mineral dalam tulang. Okey, dan tiada kaitan dengan ais. Okey. Mitos yang keempat, makan nasi menggemukkan. Kesian dekat nasi. So bila orang cakap nak turun berat badan, terus semua orang tak nak makan nasi. Okey, ini adalah sesuatu yang tak patut dilakukan lah. Okey, faktanya nasi dan makanan lain bersumberkan karbohidrat seperti kentang, roti, gandum dan lain-lain tidak menggemukkan. Apa yang menggemukkan adalah kalori berlebihan daripada makanan dan minuman yang kita ambil setiap hari. Contohnya, anda hanya ambil makan nasi satu genggam, iaitu mengikut tangan anda sendiri, okay, dengan nasi yang seperti bukit penuh segala-galanya di dalam pinggan. Okey, tentu jika anda makan nasi seperti bukit ini setiap hari, ini akan membuatkan anda mengamalkan kalori yang berlebihan dan menyebabkan anda naik berat badan. Tapi jika anda hanya makan apa yang badan perlukan, okey, anda tidak akan naik berat badan. Okey, jadi nasi itu tidak salah untuk makan. Anda memerlukan nasi ataupun karbohidrat sebab karbohidrat adalah sumber utama tenaga untuk badan anda. Okey. Apabila anda tidak makan karbohidrat, tenaga akan diambil daripada protein yang merupakan pengeluar tenaga kedua. Okey, maka anda akan mengalami kehilangan jisim otot dan mengalami komplikasi usus dan jantung. Okey, sekurang-kurangnya makanan harian anda harus terdiri daripada 40% makanan daripada kumpulan karbohidrat. Okey, jadi karbohidrat sangat penting di dalam pemakanan anda. Jadi nasi tak salah. Okey. Mitos yang kelima, skip meal ataupun tak makan boleh kuruskan badan. Okey. Faktanya, sebab ini selalu ramai kita dengar dekat luar, nak turun berat, saya tak makan sarapan, saya tak makan time ini, saya tak makan time ini, saya makan sehari sekali. Okay. So faktanya, berlapar dan skip meal hanya memberi kesan sementara sahaja, okay, dalam proses penurunan berat badan. Okay. Badan akan kembali naik mendadak selepas beberapa waktu apabila anda tidak bersarapan atau tidak makan malam atau tidak makan tengah hari. Makan satu kali ke dua kali sahaja sehari, anda mengurangkan pengambilan kalori secara keterlaluan. Okey, apabila ini terjadi, anda juga mengurangkan zat nutrisi penting untuk mengekalkan kesihatan badan seperti protein, karbohidrat, lemak-lemak yang baik, okey, vitamin dan juga mineral. Anda akan kehilangan banyak jisim otot dan ruangan kosong ini dia akan dipenuhi dengan lemak. Okey, jadi lemak akan terkumpul dekat bahagian-bahagian yang anda kehilangan jisim otot. Okey. Mitos yang keenam. Okey, mitos yang keenam, nak kurus wajib bersenam. Ni kita tahu ramai yang especially orang lelaki lah. Okey. Bila nak turun berat, jom pergi bersenam. Tapi lepas bersenam, buat apa? Singgah mamak, makan. Okey. Jadi, anda perlu faham, bersenam sangat penting untuk kesihatan. Walau bagaimanapun, senaman hanya memberi impak 20% sahaja dalam proses penurunan berat badan atau naik berat badan. Okey. Yang paling penting 80% adalah pemakanan sihat. Jadi, jika anda jaga pemakanan anda, yang 80% ini, mudah-mudahan anda akan turun berat badan ataupun naik berat badan dengan baik. Sebab bukan semua orang mampu untuk buat senaman, tapi semua orang boleh jaga pemakanan. Asalkan anda menjaga pemakanan, cukup semua zat nutrisi, insya-Allah badan anda akan rasa lebih baik. Proses penurunan berat badan juga akan berlaku. Jadi ini adalah 6 mitos yang
saya nak share dengan anda semua pada hari ini. Okey, jumpa minggu depan. Bye.